Okay, question number 4 saya tengok ada yang sempat buat, ada yang tak sempat buat. Okay, so kalau ikutkan untuk kita differentiate biasa, kalau soalan tu tak suruh buat first principle, so boleh terus je differentiate macam biasa. Dan basic concept of differentiate adalah power, okay, power kita bawa ke depan dan power minus 1 tu tak, itu adalah basic step lah untuk differentiate. Tapi apa-apa pun sebelum kita differentiate, kita kena tengok dulu dia punya operation. So apa-apa pun kita tengok dia punya operation. Okay, dan kalau soalan tu boleh simplify, kita simplifikan. Okay, macam question number 4, for A ni, okay, tengok, kalau kita tengok, ini adalah produk, boleh buat product rule kan sebab dia adalah operation multiplication, darab. Operasi darab, so bila operasi darab, multiplication, kita akan buat product rule. Tapi instead of product rule, kita boleh expand kita punya bracket. Okay, macam ni kita nak tahu kita boleh expand kita punya bracket. Yang paling penting sekali, bracket kita ni dia tak ada power. Okay, so barulah kita boleh expand kita punya bracket dan saya rasa a lot easier lah kalau kita expand bracket dan differentiate. Okay, tapi nak buat product rule pun boleh, tak ada masalah, cuma dia akan melibatkan panjang sikit lah. Okay, dan untuk matematik ni, ni saya bagi tahu untuk PPP ni lah. Sila cari jalan yang paling mudah dan cepat. Okay, tak semestinya, tapi bukanlah nak kata jalan yang salah, taklah. Okay, jalan yang mudah dan tepat. Sebab kalau kamu tengok pada soalan set tu, ada 40 soalan yang perlu jawab dalam masa 1 jam setengah, which is sangat penat dan sangat lenguh tangan lah. Okay, so tolong bajet masa dengan betul. Okay, fikir dulu soalan itu boleh buat apa. Itu adalah untuk question A. Question B tak ada benda boleh buat, kita just buat quotient rule macam biasa. Okay, so formula product rule saya dah tulis dekat situ. Dan formula quotient rule pun, okay, this is formula quotient rule. Formula kena ingat untuk dua-dua produk dan quotient rule. Okay, then saya nak tengok question number 4C. 4C pun saya tengok ada dua cara. Okay, kalau kita ada kuasa macam ni, okay, kita boleh pecahkan dia punya power so that numerator dan denominator akan share the same kuasa. Okay, dan lagi senang kita buat quotient rule. Satu lagi cara yang saya tengok orang buat adalah menggunakan chain rule. Chain rule pun boleh, tapi dia payah sikit lah. So, sebab kita kena buat, kan we have gx equals to set x over 1 minus x. So, x over 1 minus x to the power of 1 over 2. So, kita kena let u dulu. So, let u equals to x over 1 minus x. So, dia akan jadi g equals to gu equals to u to the power of 1 over 2. Lepas tu kena differentiate du over dx. Lepas tu baru masukkan dalam formula chain rule dg over dx equals to dg over du times du over dx. So dia panjang sikit lah. Okay. Dan saya rasa kalau kita ada power macam ni, lagi senang kalau kita pecahkan bracket dia. Cuma nanti kalau buat cara ni dia masalah sikit je tau. Masa nak simplify fraction lah. Okay, tapi terpulang nak buat cara apa-apa pun untuk differentiate. Okay, so question number 4, 4D yang kamu dah buat tu, ini kita panggil dia sebagai exponential. Okay, walaupun dia tak ada EE tu, kita still panggil dia sebagai exponential function sebab we have x as the power. As long as kita ada x sebagai power, kita akan panggil dia sebagai exponential. Dan cara untuk differentiate exponential, yang ini. Copy, differentiate power, ln base. Okay, so kena identify lah which one is the power, of course yang dekat atas tu. So the base is the bigger number tu, so number 3. So copy, so 3 minus 5, 3 to the power of 5 minus 2x. So differentiate power, the whole number here, kita differentiate, so negative 2 ln base. Okay. Okay, so ini adalah kalau kita melibatkan exponential power. Sekejap lagi kita akan tengok lagi exponential function. Okay. Then we have questions E. Okay, E pun, E ni lebih kurang macam soalan number A tadi. Tekan number E. Okay. Kalau kita ada bracket, lagi senang kalau kita boleh differentiate dia. Differentiate pula. Ada apa? Kita expand. Okay, sebab ini kedua-dua bracket pun tak ada power. So easier kalau kita expand. So bila kita expand, sebenarnya tujuan kita expand adalah untuk kita simplify equation. So daripada dalam bentuk produk ni,
kita dapat dalam bentuk yang lebih simple. Okay, ini bentuk simpelnya. So bila dapat macam ni, lagi senang untuk kita differentiate. Kita differentiate je satu-satu. Okay, kalau cara panjang adalah menggunakan product rule. Okay, ni the second alternative lah. Menggunakan product rule, boleh buat tapi dia banyak kerja sikit. Lagi senang kita buat, kita expand. Kalau boleh expand, kita expand. Okay, itu adalah question E yang kamu dah buat. Okay, question F. Ini melibatkan log. Okay, kejap kita akan tengok lagi pun. Okay, so ini adalah log. So basic differentiate untuk ln adalah okay, 1 over bracket. Okay, bracket yang ada dekat ln times differentiate bracket. Okay, saya dah tulis dekat sini. Okay, 7 dekat depan ni is just a constant. So constant kita ambil je lah. Kita just copy. Okay, so 1 over bracket times differentiate bracket. Itu adalah differentiate ln. Okay, so ini semua yang kamu dah buat. Okay, so sekarang saya nak bincangkan question number 5. Okay, so siapa yang dah buat, sepatutnya saya boleh panggil lah kan, tapi tak apa. Okay, so question number 5. Oops. Find the derivative of the following function. So kalau kita tengok dekat sini, okay, kita ada ln. Okay, kalau kita ada function yang melibatkan ln, kalau kita boleh simplify, kalau kita boleh tukarkan dia punya bentuk, dulu supaya lagi mudah. Sebab okay, ni saya tunjuk cara susah Okay, ini kalau cara susah. Okay, kita tahu kalau kita nak differentiate ln, kita akan buat, okay, ni adalah dy over dx Dia akan jadi 1 over bracket times differentiate bracket, betul tak? Dan bracket kita sekarang ni is this one. Tapi bracket kita adalah dalam bentuk produk. So bila dalam bentuk produk, so dia akan jadi banyak kerja nak buat. Kita kena buat product rule pula dalam bracket ni. So which is very tedious. Sangat complicated. Okay. So this is complicated. Tapi tak salah, cuma quite membuang masa lah. Sebab kita ada cara yang lagi mudah. Kalau melibatkan ln, kita lagi mudah, kita menggunakan law of logarithm yang kita dah belajar dulu. Okay, so ingat balik, okay, if we have ln x times y, so kita boleh pecahkan kepada ln x plus ln y. Okay, kalau darab, kita boleh pecahkan kepada tambah. So same goes to if we have ln x over y, kita boleh pecahkan kepada ln x minus ln y. So kalau benda tu kita boleh pecahkan dia. Macam soalan kita ni, kita ada y equals to ln 3x minus 1 times 2 minus x. So dalam bentuk produk. So instead of kita nak buat product rule yang panjang tu, kita pecahkan dia guna law of log yang ini. Okay, so dia akan jadi ln 3x minus 1, so darabkan jadi tambah, so ln 2 minus x. Okay, so kan nampak lagi senang. Dia sebenarnya apa-apa pun, differentiate kalau melibatkan operasi tambah atau tolak dia lagi mudah. So kalau boleh tukar kepada tambah atau tolak, so tukar. Tak kisahlah ln ke, kalau ada boleh macam tadi kita expand bracket, so simplifykan dia. Okay, so sekarang ni apa yang kita akan buat, kita boleh differentiate lah setiap satu tu. So kita differentiate dulu ln 3x minus 1, so dia akan jadi 1 over 3x minus 1 times 3. Okay, differentiate the bracket. So plus, okay, saya padam sikit. Ln 2 minus x, dia akan jadi 1 over 2 minus x times negative 1. Okay, so simplify. 3 over 3 minus x, 3x minus 1, sorry, so minus 1 over 2 minus x. Okay, so dah siap lah. Kalau rajin nak ikut denominator apa semua tu, boleh. Tapi macam ni pun dah okay. Okay, cuma satu benda, untuk differentiate ln, kena sangat hati-hati dekat sini. Ini adalah antara common mistake yang orang selalu buat, dia terlupa untuk darabkan dengan differentiate bracket. Okay. So differentiate bracket ni jangan lupa. Okay, so dah siap lah untuk question 5A. Okay, saya kecilkan sikit.
Ni. Okay. So itu adalah question 5A. So sekarang kita tengok question 5B pula. Okay, 5B dia melibatkan trigo. Okay, sebelum tu kita tengok dulu untuk differentiate trigo. Kita ada a few things dekat sini yang kita perlu tahulah. Okay, so differentiate sine dapat cos, differentiate cos dapat negative sine, differentiate tangent dapat secant square, cot dapat cosecant square, secant dapat secantan, cosecant dapat cosecant cot. Okay, ini semua setakat ini dia bagilah dalam formula. Dekat dalam exam dia bagi. Tak tahulah kalau tiba-tiba batch kamu ni dia baik hati dia tak bagi kena hafal. Itu tak tahulah nak kata. Tapi setakat ni memang dia akan bagilah. Okay, kalau paling-paling dia nak kedekut pun 3 atas je yang dia tak bagi, 3 bawah dia bagi. Tapi selalunya dia baik hatilah dia bagi semua. Okay, dan satu benda lagi untuk differentiate trigo kena hati-hati. Angle, okay, this one yang saya bulatkan dengan hijau adalah angle. Angle kita tak kacau. Angle akan sentiasa sama walaupun selepas kita differentiate. Okay ke tu? Saya dengar bunyi orang bercakap. Okay tu, saya dengar bunyi adik bercakap ke apa tu? Okay. Okay, so make sure bila kita differentiate trigo, angle jangan kacau sebab angle memang tak akan berubah melainkan kalau kita menggunakan apa-apa identity. So apa yang kita akan buat dengan angle tu adalah kita akan differentiate angle, okay. This one yang saya letak dengan warna merah dekat depan ni, ini alamak. Itu adalah hasil kita differentiate kita punya angle. So differentiate AX dapat A is a constant So semua kita akan darabkan dengan differentiate kita punya angle. Tapi yang paling penting sekali ingat yang warna kuning tu lah. Sin cos, cos jadi negative sin, tangent secant square, cosecant apa semua tu. Okay, dan jangan lupa untuk darabkan dengan dia punya hasil differentiate angle. Okay, so kita get back to question 5B. Okay, so question 5B kita ada fx equals to sin 3x square plus cos 4x cube. Okay, so kita tengok the first one tu. So fx sin 3x square plus cos 4x cube. Okay, so kita ada sin dan kita ada angle ni. Yang ni senang je, kita boleh terus differentiate. So ingat balik tadi differentiate sin dapat cos. Angle masih lagi sama, 3x square. Tapi jangan lupa darabkan dengan hasil differentiate angle. Okay, so differentiate 3x square is equals to 6x. Oops. Okay. So differentiate. Sama juga. Differentiate cos 4x cube. Kita tahu differentiate cos dapat negative sin. Angle masih lagi sama, 4x cube. Dan jangan lupa untuk differentiatekan kita punya angle 4x cube. So we have 12x square. Okay. So differentiate. Then cantikkan balik. So jawapan dia adalah 6x cos 3x square minus 12x square sin 4x cube. Okay. So, dan untuk question apa tu? Question 5B. Okay. Next, we move to question 6. 6A. Okay, 6A masih lagi melibatkan trigo. Okay, so question 6A. Find the derivative of fx equals to cot set 4x square plus 1. Okay, so from this trigo, fx equals to cot set
4x square plus 1. So trigo kita adalah chord. So kita tengok balik yang tadi. Okay, differentiate chord. Yang tadi. Differentiate chord dapat cosecant square. Okay, so kita akan differentiate chord tadi dapat cosecant, negative cosecant square. Sorry, negative cosecant square. So f prime x is equals to negative cosecant square. Okay, apa akan jadi dengan kita punya angle? Angle kita masih lagi sama. Okay, masih lagi. Oh, kejap cantik sikit. Okay, masih lagi set 4x square plus 1. Okay, sama. Tapi apa yang kita akan buat sekarang adalah saya rasa saya langgar je lah. Okay. Kita kena darabkan dengan hasil differentiate. Kejap. Okay, hasil differentiate set 4x square. Okay. So, differentiate chord dapat negative cosecant, angle sama dan differentiate angle. So, sekarang ni kita akan differentiate set 4x square plus 1. So, negative cosecant square set 4x square plus 1. So, tukarkan set ini kepada 4x square plus 1 to the power of 1 over 2. Okay, apa-apa pun tukar kepada power. So, power bawa depan. So, bracket salin balik 4x square plus 1. So, power minus 1. So, 1 over 2 minus 1 negative 1 over 2 times differentiate bracket. So, 8x. Okay, dan sebenarnya kalau kamu perasan, bila kita differentiate ni, kita akan differentiate sampai selagi boleh korek differentiate tu, function tu, kita akan differentiate. Macam tadi. Kita dah differentiate 4x, set 4x square plus 1. So, dah jadi 1 over 2 apa semua ni. Dan kita differentiate pula dalam bracket ni. 4x square plus 1 jadi 8x. So, semakin kita differentiate dia. Okay. So, selesaikan. Okay, so jadi 4. So, dia akan jadi negative 4x. 4x square plus 1 to the power of negative 1 over 2. Cosecant square set 4x square plus 1. Okay. Kalau nak bagi cantik sikit, nampak macam bijak sikit. So, bagi je lah set tu dekat bawah. Tapi nak biarkan macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. Nak bagi nampak macam kita belajar chapter 1, chapter 2 dulu. Letak je dekat bawah macam tu. Okay. So, dah siap untuk question 6A. Okay. Ada apa-apa masalah? Okay ke? Okey lagi, madam. Okey ke? Okey, madam. Kalau korang ni. Bukannya nampak muka pun nak malu apa. Saya pun tak kenal korang lagi. So, korang nak malu apa? Okay. So, saya rasa saya teruskan dengan question 6B lah. Saya rasa, saya percaya je ada orang yang dah buat pun soalan ni. So, lagi baguslah sebenarnya. Dia dah buat, dia boleh dengar je lah. Dia boleh dengar dan dia boleh tahu explanation di sebalik apa yang dia buat tu. Okay, so question 6B. Fx equals to e2x ln 3x plus 4. So, differentiate. Okay, this one is quite easy. Dan saya tak rasa pun saya akan tunjuk sampai habis. Okay. So, ini melibatkan eksponen dan log. Dan operasi antara kedua-dua dia adalah multiplication, darab. Okay, sebab kita ada e2x times ln 3x plus 4. So, bila kita darab, kita akan buat product rule. So, product rule kita, we have u equals to 2x and v equals to ln 3x plus 4. Okay. Then, macam biasalah, u prime is equals to, kenapa 2x sahaja, e2x.
Semua ya, ambil semua. Okay, so U prime is equals to 2e2x. V prime is equals to 3 over 3x plus 4. Okay, 1 over 3x plus 4 times 3. Then masukkan dalam formula. Okay, formula product rule. Seperti biasalah, V U prime plus UV prime. Okay, itu boleh buat sendirian. Saya tak tunjuk sebab ini quite simple. But better kita bincangkan soalan yang lagi complicated lah. Okay. Next is question number 8. Kalau cepat sangat bagi tahu tolong interrupt kalau cepat sangat. Kalau tak faham ke, ni ini question number 6. Okay. Next is question number 8. Number 7 tu kejap lagi. Mungkin ada yang dah buat dia macam tertunggu-tunggu je. Kalau nak tengok nombor 7. Okay, sabar ya. Nombor 7 tu kejap lagi. Kita relax dulu awal-awal ni. Okay, question number 8. Find dy dx for y equals to ln x to the power of 5. Okay, untuk question ini, okay, dia macam ni tau. Dia ada beza. Saya tulis kat sini Saya tulis dengan pen merah. Okay, ada beza antara ln x to the power of 5 dengan ln x to the power of 5. Okay, ada beza. Lepas tu, kalau kita ingat balik, sekejap ni saya labelkan sebagai number 1. Ini saya sebagai number 2. Okay, kalau kita ingat balik chapter log yang kita bincangkan awal-awal dulu, yang kamu bincangkan dengan cikgu lama dulu, dan yang pernah kamu belajar pun sebenarnya waktu dekat sekolah, bila kita ada log ataupun ln, bila kita ada power tu kita boleh bawa ke depan, betul tak? Okay, so soalan saya nak tanya, antara number 1 dengan number 2 yang saya tulis ni, yang mana power boleh bawa depan? Okay, jom saya tambah lagi satu. Ln x 5. Okay, yang mana power boleh bawa depan? Number 1, number 2, number 3. Sila jawab beramai-ramai. Number 1. Number 1 boleh bawa depan power. Ini bukan differentiate tau. Ini kita tukar bentuk dia. Yang mana yang power boleh bawa depan? 2 and 3. Number 2. Number 2 and 3. Dia ada jawapan lagi? Number 1? Masih lagi jawapan ke tak? Number 2. Number 3? Tak. Ada orang sebut number 3 pun? 2 and 3 boleh. 2 and 3. Okay. 3 boleh. Boleh. Number 1 boleh ke tak? Ingat tak? Tak boleh. Okay, so betul kalau kita tak differentiate lagi, yang boleh bawa depan, bawa power ke depan hanyalah number 2 and number 3. So, ln x to the power of 5 dia akan jadi ni y equals to 5 ln x. So, bila kita dapat 5 ln x ni, differentiate dia jadi lagi mudah lah. So, dia akan jadi 5 times 1 over x. Macam tu. So, jadi 5 over x lah. Sama juga untuk number 3. Benda yang sama. Power boleh bawa ke depan sebelum kita differentiate. Tapi untuk yang the first one ni, kita tak boleh bawa power ke depan. Sebab power 5 tu adalah untuk the whole function. Bukan untuk kuasa sahaja. So untuk selesaikan yang ini, kita akan menggunakan macam chain rule tu. Okay. So yang ini sama kan? Equation number 1 ni dengan soalan A. So yang ini kita akan menggunakan chain rule. So y equals to ln x to the power of 5. Okay. Bukan chain rule. Chain rule pun boleh juga. Ini power rule. Okay. Salah cakap. Power rule. Bila kita ada function yang kita ada power, kita boleh gunakan power rule. Okay. So apa yang kita akan buat adalah power bawa depan. Ingat ini kita bawa depan power sebab kita differentiate. Yang tadi tu kita tak differentiate pun. Kita bawa depan sebab kita nak simplifykan kita punya soalan. Okay. Nampak beza kan? Okay. So 5 differentiate. So copy balik kita punya bracket ln x. Then power minus 1 jadi 4. Then kita darab dengan differentiate dalam bracket. So jadi 1 over x. Okay.
So power bawa depan, ini masih lagi copy. Ini differentiate jadi 1 over x. Okay, so simplifykan dia, sediakan jadi 5 over x ln x to the power of 4. Okay, so nampak beza kan antara soalan A dan yang equation number 2 dan 3 yang kita buat tadi tu. Kena tengok hati-hati dekat mana kuasa dia. Kalau kuasa dia pada x, baru kita boleh bawa ke depan. Kalau kuasa dia adalah untuk the whole apa tu? The whole fraction equation. So kena buat gunakan power rule. Yeah. So hati-hati dekat sini. Ln x to the power of 5 tak sama dengan ln x to the power of 5 macam ni. Okay. So thank you for your response. Next kita tengok question. Oh, 8B belum lagi. 8B kejap. Okay. So kita tengok question number 10. Number 10 pun senang je. Okay, question number 10. Okay. So y equals to e to the power of 2x tangent x. Okay, yang ini pun simple je. Okay, kita punya equation dalam bentuk produk. So bila dalam bentuk produk, kita akan buat product rule with u equals to e to x macam tadi, v equals to tangent x. Okay, dan seterusnya lah. Itu boleh buat sendiri. Okay. So setakat ni ada apa-apa nak tanya untuk yang simple-simple sebelum kita masuk implisit. Saya ingat saya nak masuk implisit jugalah. Tapi sebelum tu kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya yang benda yang simple-simple dulu. Kalau tak ada apa-apa, nanti kita masuk implisit. Okay. So untuk implisit differentiation, dekat bawah-bawah ni banyak soalan implisit pun sebenarnya. Okay. Saya rasa saya tengok dulu soalan, kita tengok yang mudah-mudah dulu. Itu mudah juga. Okay. Saya rasa saya ambil soalan, nanti dulu. Okay, kita tengok question 8B. 8B ni sebenarnya adalah soalan implisit ni. Mana dia? Ini adalah implisit. Apa maksud implisit adalah bila kita differentiate, kita perlu differentiate with respect to x. Maksudnya over dx dekat bawah. Okay. Tapi kita punya equation, kita ada term selain daripada x. For example, question 8b, we have x y square minus y e to the power of x. So maksudnya kita ada, bukan kita ada y sama dengan, kita ada y dalam kita punya equation. Tapi dia jadi masalah sebab kita kena differentiate with respect to x. Macam mana kita nak tahu kita differentiate with respect to x? Okay. Tengok pada soalan. Soalan kita adalah dy over dx. So dx dekat bawah, so maksudnya kita kena differentiate with respect to x. Okay, maksudnya kita akan tengok pada x. Okay, so kita buat slowly question number 8. Okay, so we have x y square minus y e x equals to 3. Okay, tengok dulu the first term. X y square. Kalau kita tengok, x y square adalah product between x and y square. Okay, so bila product, kita kena buat product rule. Okay. So, u equals to x, u prime equals to 1 lah. Okay, next adalah v. V kita adalah y square. V prime kita, okay, sekarang ni kita kena ingat balik. We are differentiating with respect to x. Tapi huruf yang kita ada sekarang, our v sekarang adalah y square, bukan x. So, apa yang perlu kita buat? Kita differentiate je macam biasa, macam kita differentiate x.
So y square jadi 2y lah. Macam kita differentiate x square kan. So differentiate x square jadi 2x. So differentiate y square jadi 2y. Tapi oleh sebab soalan ni kita kena buat with respect to x. So kita kena letak tepi dia dy over dx. Okay, ini yang lebihnya kalau kita, sekejap padam. Okay, ini yang lebihnya kalau kita buat apa tu? Implicit, kena ada dy dx kalau dia bukan huruf x. Senang cerita macam tu lah. Differentiate macam biasa tapi letak dy dx dekat sebelah dia. Okay, so sama juga yang dengan belakang ni. Saya tukar warna lah. Okay, ini kan. Okay, yang ni pun sama. Product rule antara y dan e exponent x lah. E to the power of x. So, u equals to x. Bagi tebal sikit kejap Okay. U equals to x. Sorry. X tang mana pula? Okay. U equals to y. V equals to e to the power of x. So, differentiate y macam kita differentiate x lah. Differentiate x dapat 1 kan? So, differentiate y pun dapat 1 juga. Tapi oleh sebab di huruf y, kita kena letak dy dx. Macam tu. Okay, sama juga untuk v. V tak ada benda pun. So, v equals to ex. So, v prime ini adalah differentiate exponential. So, differentiate exponential terus je jadi ex. Okay, so kalau differentiate e2x jadi 2e2x lah. Okay, so nampak itu adalah implicit. Kalau selain daripada x, letak dy dx kat belakang. Okay, so sekarang ni kita boleh selesaikan one by one. Ini saya tunjuk cara panjang satu-satu tau. Okay, nanti bila dah cekap tak perlu tunjuk pun macam ni. Boleh terus ke kiranya shortcut je. Okay, so kita nak buat product rule. Product rule. Ni pun sama, product rule. So, x, y square differentiate jadi v, u prime. Okay. So, v, u prime. So, y square times 1 plus u, v prime. Jangan lupa dy dx. Okay. So, minus. Kita differentiate yang warna hijau ni pula. Okay. So, v, u prime. Plus uv prime. So, y ex. Okay, then differentiate 3. Okay, differentiate constant dapat 0. Okay, so settle lah. Okay, sekarang ni tengok balik pada soalan. Soalan kata find dy dx. So, maksudnya kita perlu rearrange kita punya equation kita supaya dy dx sebagai subject. Dy dx as subject. So, y square plus 2x. Madam, bukan equal to 3 equal to 3. Differentiate 3 0 kan? Differentiate constant kan? Differentiate constant 0. Habislah. Okay? Okay, thank you. Okay, so mana tadi? Terlupa dah buat dy dx. So, dy over dx minus e to the power of x dy over dx minus y ex equals to 0. So, simplify kita punya equation. Saya pindahkan yang tak ada dy dx ke sebelah sana. So, 2xy dy dx ini just algebra biasa je. Ex dy over dx equals to y ex minus y square. Then, soalan nak dy dx. So, dy dx as subject. Factorize kan. Okay, so y ex minus y square. So, dy over dx is equals to y ex minus y square over 2xy minus ex. Okay, so dah siap. Okay, so untuk soalan ni, ini adalah soalan implicit. So, please be very careful kalau kita differentiate selain daripada huruf x. Okay, so bila kita differentiate selain daripada huruf x, make sure untuk letakkan dy dx dekat sebelah dia. Okay, senang je, boleh ni.
Okay, kalau dah settle, saya nak bincangkan satu lagi soalan. Question number 9. Question number 9. Yes, question number 9. Okay, question number 9. Apa-apa kalau tak faham tolong interrupt Jangan simpan dalam hati. Nanti susah hati nanti. Okay, so apa-apa tanya je. Okay, so let's move to question number 9. Given ln y equals to exponent xy, find dy dx. So bila soalan kata find dy dx, kita kena jadikan dy dx as subject. Okay? Sebab kadang-kadang ada soalan tu dia just bagi tahu macam ni je. Differentiate bla 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 with respect to x. So kalau dia cakap macam tu je, tak semestinya kena jadikan dy dx sebagai subject. Just differentiate macam biasa. Tapi kalau soalan ni memang statekan find dy dx, so dy dx as subject. Okay? Okay, so sekarang ni we have ln y equals to e to the power of xy. So kita nampak sekarang kita punya equation ada y, okay? So okay, maksudnya function kita ada in terms of y, so akan melibatkan implicit lah. So bila melibatkan implicit, kita kena ingat kita differentiate selain daripada x, kita kena letak dy dx. So differentiate ln y is equals to, differentiate ln dapat 1 over, betul tak? So 1 over y, but don't forget to put dy over dx. Sebab apa? Sebab di huruf y. Okay? Okay, so kita dah settlekan bahagian left hand side, sekarang kita nak settlekan right hand side. So right hand side, e to the power of xy. So sekarang ni differentiate exponent. Saya padam. Okay, differentiate exponent. Kita akan buat copy. Okay, differentiate power macam biasa. Then ln base lah. Ln base. So copy dulu kita punya soalan. So e to the power of xy. Then differentiate power. So we need to differentiate xy. Then ln base. Base kita sekarang adalah e. So ln e sama juga dengan 1. So tak ada benda lah yang ni. Okay. Lepas tu cuba tengok balik pada differentiate xy. So nampak tak benda ini adalah product rule between x and y. So u equals to x. U prime equals to 1. V equals to y. V prime equals to 1. Betul ke? Betul? Betul, tapi kena letak dy dx. Ya. Nasib baik dia kata tapi. Betul. Dia ada tapi. So, okay. Differentiate y is equals to dy over dx. Sebab di huruf y. Okay. So, kita sekarang differentiate with respect to x. So jadilah macam tu. Okay. So, product rule kan dia. Yang ni kena product rule kan pula. So, product rule vu prime plus uv prime. Nanti bila dah cekap, tak perlu tunjukkan satu-satu pun tak apa. Maksudnya dah cekap nanti, boleh terus je buat. Okay, so 1 over y dy over dx is equals to e to the power of xy. Darab dengan differentiate xy tadi kita dapat y plus x dy over dx. Okay, tapi soalan ni tak habis lagi sebab soalan minta dy dx as subject. Okay, so macam tadilah, kita akan kumpulkan yang mana ada dy dx at one side, yang mana tak ada dy dx dekat satu lagi side. So 1 over y dy over dx. Okay, so minus x e xy dy over dx equals to y e xy. Okay, expand right hand side, lepas tu bawa dia ke sebelah kiri. Okay. Betul kan? Xy x dy dx plus y. Okay. So sekarang ni factorize dy dx. So what we have here is 1 over y minus x e xy. So y e xy. Okay. So bawalah ke sebelah sana. So we have dy over dx is equals to
y e x y over 1 over y minus x e x y. Okay, nampak macam dah siap tapi tak siap lagi sebab kita ada fraction inside fraction. Ada fraction dalam fraction, so dia tak cantik. So kita jadikan dia fraction yang cantik. So equate dulu denominator, simplify yang ni dulu. Okay, selesaikan dulu kita punya denominator. So dia akan jadi y e x y over 1 minus x e x y. Kejap. Tertinggal. X y e x y over y. Okay, kita samakan penyebut dulu dekat bahagian yang denominator merah tu. Okay, lepas tu yang bawah sekali tu boleh naik atas terus. So y square e x y over 2 dx dx over 1 minus x y e x y. Okay, so dah siap untuk question number apa tadi? Number 9.